Program khidmat masyarakat kasih Ramadan ini direalisasikan dengan kerjasama oleh Pusat Pengutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Tidur berbumbungkan langit, berlantaikan kotak, berteman embun. Kesempitan hidup memaksa mereka hidup bergelandangan. Bukan menagih simpati, ini nasib yang perlu diteladani. Sempena bulan yang penuh barakah ini, program Kasih Ramadan bertemu kembali. Kali ini, TV Al-Hijrah dengan kerjasama Pusat Pengutan Zakat, Mawib dan Aura Life bergandeng bahu dalam membantu insan yang memerlukan di sekitar Kuala Lumpur. Hari ini, agenda kami menghulurkan sumbangan kepada golongan gelandangan dan musafir di sekitar ibu kota sekaligus menyampaikan mesej bahawa masih ada pihak yang prihatin dengan nasib mereka. Sebelum bergerak ke lokasi, sedikit taklimat diberikan ketua program. Kita akan malam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Doa dan tazkirah turut diberikan oleh Ustaz Syarul Faizi sebagai bekalan untuk semua yang terlibat. Sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah katakan, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu kewajipan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan, moga-moga kamu bertakwa. Jadi kalau kita nak bertakwa ini dengan berpuasa. Usaha sama PVZ selama 2 tahun berturut-turut ini merupakan jalinan usaha yang murni dan merupakan salah satu program khidmat sosial kepada masyarakat. Program seperti ini secara tidak langsung mampu meningkatkan ukhuwah sesama insan. Wah, kuatnya surikan di TV Al-Hijrah ni. Ui, berat ni. Okey, alhamdulillah. Baik, penonton sekalian, sekarang kita dah pun berjaya kumpulkan 500 bungkusan yang telah disediakan oleh PPZ dan juga Arolaf. Dan selepas ni ke mana kita? Yalah, kita pun dah siap dah, van pun dah bersedia. Cuma kita je akan pergi ke sekitar Kuala Lumpur untuk agih-agihkan segala makanan ini kepada golongan gelandangan. Jadi, sekarang pukul apa, Sufi? Pukul 6. Pukul 6 Yang sesuai dengan Alhamdulillah. pukul 6 petang dan kita pun dah tak sabar dan kita doakan semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi para penonton jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Kasih Ramadan dalam episod mengagihkan makanan kepada gelandangan di Kuala Lumpur. Jom. So saya drive Sudah? Okey, selamat maju. Okey, Azidah. Alhamdulillah para penonton, kita telah sampai di destinasi pertama kita iaitu di Masjid India. Dan kalau para penonton lihat di belakang kami ini juga, mereka yang memerlukan bantuan telah pun menunggu kehadiran kita. Alhamdulillah. Nampaknya kedatangan kita ni dialu-alukan dan sebentar lagi kita pun bersama-sama akan memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau kita tengok sekarang ni lagi beberapa minit saja lagi untuk berbuka puasa dan insya-Allah diharap pemberian yang kita berikan ini tidak seberapa ini dapat memberikan sedikit kelegaan kepada mereka. Dan kita pun rasa bersyukur sangat sebab apa mereka sangat mengalu-alukan kedatangan kita dan inilah
kuasa sedekah, ya, terutamanya dalam bulan Ramadan ini. Bila kita memberi, mereka menerima dengan hati yang terbuka, dan mereka memberi peluang untuk kita merasai keperitan yang mereka rasai. Dan sungguhnya Nabi SAW pun dah bersabda, sungguhnya sedekah itu umpama seperti air yang memadamkan api, dan sedekah ini juga boleh memadamkan, menghapuskan dosa kita semua. Jadi baiklah, kita tak nak buang masa lagi, kita pun akan bersama-sama untuk memberi sumbangan kepada mereka. Jom apa kata kita saksikan. Jom. Lokasi pertama kami adalah Masjid India. Sewaktu ketibaan kami di sini, ramai gelandangan dan musafir telah beratur untuk mendapatkan makanan. Sebanyak 800 bungkusan makanan berjaya diedarkan di sini. Okey. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, tugas kita pun dah selesai. Kita dah berjaya menggembirakan mereka yang memerlukan. Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah ala barakatillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita pun dapat melihat senyuman, tanda kesyukuran mereka, ya, di atas segala sumbangan yang kita berikan ni. Daripada golongan tua, golongan muda, ada yang kecil pun ada. Anak-anak pun ada, dan begitulah hebatnya puasa Ramadan ini. Pada bulan Ramadan inilah segalanya digandakan, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan pada hari ini menjadi satu timbangan amal di hari akhirat nanti. Jadi para penonton pun di samping itu mendoakanlah kepada kita yang berada di sini, mereka yang terdiri daripada golongan gelandangan ini, moga Allah memberikan mereka jalan keluar untuk kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Masyarul, kita boleh solat maghrib dulu, selepas ni kita akan sambung lagi untuk memberi sumbangan pada mereka. Ya. Okay? Zakat tu wajib kan? Tak susah sebenarnya nak bayar zakat. Dulu memanglah kena bawa duit tunai. Sesak, tak cukup masa, tempat pun tak banyak pilihan. Semuanya dah mudah. Dah ada van bergerak, boleh pakai cek, kad kredit, kad ATM pun boleh. Nak mudah lagi, buat je potongan gaji bulanan. Nak bayar bila-bila masa pun boleh. Kan dah ada zakat.com.my. Memang mudah. Kini di pasaran, album bacaan 30 juzuk Al-Quran oleh Syekh Masyari Al-Afasi, rakaman secara langsung semasa solat tarawih. Dapatkan di pasaran atau secara online di intimmobile.com. Edaran eksklusif Intim Records. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, okey ke tak? Alhamdulillah. Jadi pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah SWT kerana misi kita untuk menagihkan makanan kepada mereka yang memerlukan di Masjid India telah selesai. Seperti apa pun, mari kita menjamu selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesat di Kuala Lumpur, sesat di
campur, tapi kita perlu hidup dapat terus hidup. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Sebaik sahaja selesai berbuka puasa, misi Kasih Ramadan diteruskan lagi bagi mengedarkan bekalan untuk bersahur. Lokasi seterusnya di sekitar Pudu Raya. Okay, Alhamdulillah kita dah pun sampai ke lokasi kedua kita di UTC di Pudu Raya, dan sekarang ni Amy Sofia ada bersama dengan kita dan Syarul Faizi. Kita nak ke mana pula selepas ni? Sekarang ni kita akan bersahur Dan kita akan mengagihkan makanan kepada golongan gelandangan di Pudu Jalan Pudu ni, dan insya-Allah kita pun dah bersama-sama dengan PPZ dan juga Aura Live dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi katakan pada kita semua bahawa sahur itu berkat. Ada keberkatannya. Barang siapa yang hanya meneguk air saja pun dapat keberkatannya. Jadi kalau kita apatah lagi kita yang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, mudah-mudahan ia merupakan satu amal kebajikan untuk kita semua, insya-Allah. Dan dengan bersahur ini membezakan puasa kita sebagai Muslim dengan puasa mereka yang lain. Ya, betul. Baik Syarul dan juga Amy, kita pun tak sabar lagi nak pergi tempat ni. Baik, kita pergi sekarang. Program Kasih Ramadan hari ini berjaya mengumpulkan kira-kira 60 staf dari Persatuan Sukan dan Rekreasi TV Al-Hijrah, Pusat Pungutan Zakat dan Aura Live. Kesempitan hidup di Kota Raya memaksa mereka hidup bergelandangan. Embun malam menjadi teman setia. Pendapatan yang tidak seberapa, mustahil bagi mereka menyewa bilik, apatah lagi rumah yang selesa. Kalau kita lihat berdasarkan pertemuan kita bertanya dengan golongan ini, bukan mereka yang bergelandangan ini, mereka yang memang tiada pekerjaan, yang tiada kemampuan. Mereka ada di kalangan mereka ni yang memang ada pekerjaan, tetapi pendapatan yang mereka perolehi itu hanya sekadar cukup untuk menyara hidup mereka di segi makan minum saja, dan mereka tidak mampu untuk meneruskan kehidupan di tengah kota ni dengan kos yang agak tinggi, yang melambung. So mereka terpaksa mengambil keputusan untuk memilih cara hidup begini. Air dia? Okey. Pihak Aura Life yang kali pertama menyertai misi kami turut berbesar hati menyumbang minuman Aura Life kepada mereka. Kita memang dalam nak berniaga tu kita nak cuba menolong seberapa ramai orang yang memerlukan. Dan kita di Aura Life kita ada melalui produk air zafran ni, kita ada menyimpan 20 sen, yang mana daripada RM4.90 apabila seorang membeli tu dia dapat menyumbang sebanyak 20 sen. Dan saya merupakan orang yang memegang amanah serta bertanggungjawab untuk memastikan yang 20 sen ni akan sampai pada pihak-pihak yang betul-betul memerlukan. Sepanjang kita dah lalu ni kan, boleh. Kami bertemu seorang lelaki Cina berusia awal 40-an. Akibat berjalan terlalu jauh, kakinya mengalami kesakitan. Niat untuk pulang ke kampung dilupakan kerana ketiadaan wang belanja. Maksud ada? Jam aja bekalan dulu, Perak. Oh, Perak lah. Tak apalah, Uncle makan dulu ya. Makan dulu, rehat dulu. Tengoklah nanti ada orang tolong. Seterusnya, kami bertemu dengan Ahmad Abdullah. Dia merupakan mu'alaf yang memeluk Islam sejak 7 tahun yang lalu. Dia yang dibuang keluarga hidup dalam kedaifan. Macam mana boleh duduk sini? Dulu, mau tahu sikit. Dulu kerja. Lepas tu saya dah masuk Islam. Rumah tak mau galau. Pagi saya nak bandi tu. Kedai mama, kedai 30 sen.
Bani sini pukul 7 mau naik tau. 7 ada kad panggil mah sampai 7 tu. Oh, tu kerja jugalah. Ada kerja ke? Tak kerja tu. Oh, jadi tak ada duit macam mana? Sekarang pergi masjid. Masjid ada sembahyang jugalah. Pegangan agamanya semakin pudar. Saya datang KL 20 tahun tu. Saya masuk Islam 7 tahun. Saya 200. Ini membuktikan peranan PPZ dalam membantu mereka seperti ini amat penting bagi mengelakkan mereka kembali ke agama asal. Belajar ke, ada main kelas Ada ke? tu pergi sana, pergi sana, alam. Puasa macam mana? Ni kita bulan puasa ni, puasa macam mana? Tahun lepas ada puasa. Kalau orang ingat kali terakhir yang puasa. Kesempatan ini ternyata digunakan sepenuhnya pihak PPZ dalam mendekati dan membantu mereka dari terus hanyut di lambung kesempitan hidup. Saya macam tadi pun saya berkesempatan berjumpa ada satu uncle ada golongan mualaf kan. So kita dapat tahu apa yang terjadi kat tadi mereka sendiri. Yang mana kita mungkin beranggapan mereka yang bergelandangan ni mungkin mereka yang terbiar, yang tidak beri perhatian. Sebenarnya ada sudut-sudut bahagian-bahagian yang boleh kita ambil manfaat daripada mereka dan kita belajar. Tidak terkecuali lelaki ini. Pendapatan sebanyak RM300 sebagai pencuci pinggan tidak memungkinkan dia memiliki kehidupan seperti orang lain. Lepas tu berhenti. So berhenti lah. Lebih mahal sikit lah. Bang. Sekarang? RM10 satu hari lah. Habis sekarang ni lagi tak ada kerja bang. Macam mana? Tak tahu lah. RM10 satu hari okeylah daripada tak ada. Tak ada kerja. Dia harus dibantu. Ada makan 2 kali lah. 2 kali makan. Oh, dia bagilah Tapi kaci mahal sikit lah. Kaci. RM10 satu hari kerja RM10 macam RM3 rokok. RM3 punya rokok. 3 batang. 20 petang. Yo, bahaya itu rokok bahaya tu. Bahaya lah. Rokok ni bahaya. Bisa bahaya lah. Ya, banyak bahaya itu. Banyak sakit lah. Sayang lah. Hati hitam lah. Hati hitam dah tu. Otak hitam semua hitam. Semua hitam. Jangan kau pandang bibir yang manis, karena dia bisa menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, karena dia Zakat tu wajib kan? Tak susah sebenarnya nak bayar zakat. Dulu memanglah kena bawa duit tunai. Sesak, tak cukup masa, tempat pun tak banyak pilihan. Semuanya dah mudah, dah ada van bergerak, boleh pakai cek, kad kredit, kad ATM pun boleh. Nak mudah lagi, buat je potongan gaji bulanan. Nak bayar, bila-bila masa pun boleh. Kan dah ada zakat.com.my. Memang mudah. Intim kembali dengan album terbaru Iman dan Aman, menampilkan lagu hits Jatuh Bangun, Iman dan Aman serta banyak lagi. Dapatkan di pasaran atau secara online di intimmobile.com, iTunes, juga di Spotify dan Deezer. Terbitan dan edaran Intim Records. Perjalanan kasih Ramadan diteruskan lagi. Kali ini kami bergerak ke sekitar Jalan Chowkit. Boleh ya? Tapi hati-hati lah kat sini. Jangan sebuah je. Next station. Apa salahnya kalau sekali-sekala kita cuba mendekati mereka. Macam kita hari inilah, bila kita turun padang dekat mereka, kita dapat tahu masalah mereka. Bila kita kenal pasti masalah mereka, insyaAllah mungkin di situ ada solusi-solusi yang boleh kita buat untuk menyelesaikan masalah ini. Di peringkat masyarakat pula, saya nasihatkan jangan terus memandang rendah golongan mereka ini. Kerana sebenarnya mereka ni bukan, yang pertama kita kena ingat, mereka bukan
sengaja memilih untuk cara hidup begini. Ada faktor-faktor yang mungkin menyebabkan mereka terpaksa hidup cara begini. Kita jangan terus memandang negatif pada mereka dan perlu ada positif. Bila kita ada positif kepada perkara-perkara begini, mungkin ada sinar-sinar yang kita boleh beri kepada mereka untuk mereka mengubah. Mendalami isi hati para gelandangan, mereka tidak pernah bermimpi untuk hidup begini. Kesempitan hidup yang tidak terduga menjadikan mereka patah semangat mengharungi hari mendatang. Dan insyaAllah ni destinasi yang terakhir kita di Masjid Negara, Perkarangan Masjid Negara. Dan sebenarnya kan sahabat-sahabat semua, gelandangan ni bukanlah orang yang boleh kita sisihkan begitu sahaja. Kerana mereka juga saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara kan. Mungkin nasib mereka jauh berbeza dengan nasib kita. Itulah namanya roda kehidupan. Adanya ada masanya kita berada di atas, ada masanya kita berada di bawah kan. Dan bila kita berada di bawah, kita amat memerlukan bantuan dan alhamdulillah misi kita pada hari ini juga memberikan makanan kepada mereka yang ingin bersahur. Mudah-mudahan dia diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga merupakan peluang daripada Allah kepada kita untuk membuat kebajikan. Anggap mereka lah sebagai keluarga kita juga dan kita sebenarnya berempat ni pun sangat bertuah kerana dapat sama-sama menjadi sebahagian daripada mereka memberi sumbangan ni. Walaupun kata kita terpaksa bangun awal pagi, tapi inilah semangat yang kita nak dan diharapkan juga para penonton juga mengambillah semangat daripada kita semua ini untuk kita sama-sama berbakti dalam bulan Ramadan ini. Tugas kami jelas, memastikan mereka tidak terus merasakan diri tersisih dari masyarakat. Sedikit nasihat turut diberikan untuk dijadikan pedoman buat bekalan hari mendatang. So, malam Ramadan ni macam mana? Ramadan ni jam biasa. Ya, jam biasa dah. Puasa dah. Alhamdulillah. Pakcik ni ada sedikit makanan air semua ni. Mudah-mudahan dapat bantu pakcik lah. Walaupun tak banyak tapi mudah-mudahan dapat ringankan beban sikit. InsyaAllah. Pakcik jaga diri dulu cik. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mereka terus gigih mengharungi liku-liku kehidupan. Maknanya mereka ada pride dia. Ada walaupun dalam keadaan yang sangat daif begitu, tapi terselit perasaan yang mendalam bahawa mereka ingin melindungi keadaan mereka. Tetapi apabila dia melihat, kita melihat itu secara empati, secara penerimaan tanpa syarat, dia menerima pemberian kita. Dan saya tadi rasa tersentuh apabila mereka mengucapkan terima kasih kan. Sini. Okey. Duduk mana? Coki. Oh, Coki. Dah lama dah letak kat sini. Setahun. Memang kat sini Ke ada tukar-tukar tempat lain? Setiap malam di sini ke ataupun bertukar tempat? Tukar tempat. Mana penat situlah. Setiap insan punya kisah hidup tersendiri. Kisah gelandangan harus dijadikan iktibar kepada kita yang berada di muka bumi Allah ini. Perlunya masyarakat Islam sana menunaikan kewajipan zakat kerana masih ramai lagi di luar sana masyarakat yang memerlukan bantuan. Jangan mereka ingat masyarakat di kota, masyarakat di negara kita dah maju, mereka negara tidak memerlukan lagi bantuan-bantuan ini. Sebenarnya dengan sumbangan zakat yang banyak, insya-Allah banyak lagi mereka yang susah, mereka yang memerlukan dapat kita bantu. Dan saya menyerulah peluang yang ada ni untuk masyarakat di luar sana yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah zakat, tunaikanlah ibadah zakat. Bila-bila lagi di bulan Ramadan ni kan, bulan yang keberkatan ni, di mana Tuhan akan melipat gandakan amalan kita, dan rebutlah peluang Ramadan ini untuk kita sama-sama membantu masyarakat Islam, terutamanya dengan ibadah zakat kita.
Alhamdulillah Syarul, nampaknya kita dah pun tiba di penghujung rancangan. Betul, Nampaknya aktiviti bersama golongan gelandangan ini memang banyak manfaatnya, betul tak? Betul tu. Dan kalau kita lihat juga, mudah-mudahan para penonton dapat bersama-sama menghayati dan menyemarakkan lagi semangat untuk kita bersedekah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini yang penuh dengan keistimewaan dan juga keutamaan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak tempat yang kita dah pergi hari ini untuk memberi sumbangan kepada golongan gelandangan. Ada 4 tempat ya Syarul, tak silap. Kita ada Masjid India, kita dah pergi ke Masjid Negara, Cokit dan juga Jalan Pudu. Jalan Pudu. Alhamdulillah. Jadi mungkin kata-kata Nabi SAW, Nabi ada bersabda, man la yarham la yurham, maka sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Dan kalau kita lihat juga sebagai penutup kasih Ramadan kita pada hari ini, Azidah, para penonton, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah di kalangan lelaki dan perempuan itu dan mereka meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya akan dilipat gandakan ganjaran pahala dan akan dikurniakan dengan pahala yang sangat banyak. Baiklah para penonton, Azidah, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang menonton. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama dalam kasih Ramadan. Jadi gunakanlah kesempatan dalam Ramadan Al-Mubarak ini untuk kita menjadikan ia sebagai satu pesta ibadah, bukan pesta juadah semata-mata. Itu saya Syahrul Faizi dan saya Azidah Muhammad. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh keinsafan, sedihnya rasa untuk ditinggalkan. Hanya mohon 1000 keampunan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Program khidmat masyarakat kasih Ramadan itu tadi direalisasikan dengan kerjasama oleh Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.